Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan. Okey, cikgu maklumkan dekat sini macam yang cikgu bagi tahu semalam dekat dalam grup, cikgu terpaksa buat rakaman untuk menggantikan kelas-kelas kita lah, kelas PMK. Yang terakhir lah sebelum kamu masuk ke sekolah kan. Okey, jadi sebab cikgu ada kursus pada hari Isnin lah hari ni. Okay. Masa kamu tengok rakaman ni, cikgu sedang berkursus. Jadi cikgu gantikan dengan video rakaman awal untuk kamu fahamlah tajuk baru yang kita nak masuk hari ini. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan skrin cikgu. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks. Kalau kamu selesa untuk tengok dekat skrin, boleh tengok dekat skrin juga. Tapi ada bahan hari ni yang tak ada dekat dalam buku teks, bahan tambahan. So yang tu kamu boleh rujuk dekat skrin ataupun kamu boleh print sebab cikgu akan share juga dekat dalam WhatsApp. Okay, jadi sekarang kita tengok dekat skrin kamu. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 61. Kita akan masuk ke unit 5 iaitu multimedia. Multimedia. Okay, multimedia kalau kamu tengok dekat sini. Okay, sorry cikgu besarkan. Okay, besar lah. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini, multimedia, kamu nampak banyak gambar dekat sini kan? Okay, jadi sesuai dengan tajuk kita, multimedia ni, gambar-gambar yang dia letak ni pun adalah berkaitan dengan multimedia. Semua ini ialah multimedia. Semua ini adalah alatan media. Multi ni maksudnya pelbagai. Jadi pelbagai media. Pelbagai alatan media. Jadi kalau kita belajar, nanti media kita ada macam-macam lah, audio, visual, permainan apa semualah. Jadi semua tu ada alat-alat dia. So kalau kamu tengok dekat sini banyak kan, kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia tunjuk kat sini ada 12 contoh yang dia tunjukkan. Jadi kamu tengok sekali, ada dia tulis tahun juga dekat sini. 1960-an, 1970-an. Makin lama makin terkini lah. Ni dulu-dulu punya 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, 2000-an, 2010-an. Okey. Jadi apa kaitan tahun dengan alatan multimedia ni? Cuba kamu tengok gambar tu. Kamu pernah nampak ke benda ni? 1960-an ni. Kamu tak lahir lagi, cikgu pun tak lahir lagi. Lama dah, berapa tahun? Dekat 60 tahun dah kan? Lebih 60 tahun. Sama lah, cikgu pun tak lahir lagi. Kalau ada yang masih lagi, yang dah lahir waktu ni, dia dah pencen dah pun kan? Okay. Jadi, kamu mungkin tak pernah nampak macam ni. Tapi ini sebenarnya ialah TV. TV dulu-dulu rupa macam ni. Besar. Lepas tu tak ada warna. Kamu tahu kan dulu-dulu kalau tengok TV tak ada warna. Dia hitam putih je kamu nampak. Inilah dia rupa dia. Lepas tu tak ada remote macam sekarang. Dia kena pusing-pusing sini, kena tekan kat sini. Kena pasang antena besar. Macam tu dulu. Dulu punya. Lepas tu bukan semua rumah ada TV. Rumah-rumah orang yang tertentu je ada TV. So kalau dalam satu kampung tu ada satu je mungkin rumah yang ada TV. Ramai-ramai lah nanti datang tengok TV dekat rumah dia kan. Sebab orang lain tak ada TV. So waktu tu TV ni belum lagi ramai. Sekarang ni pergi rumah setiap orang semua ada TV. Bukan setakat satu. Sampai 2-3 TV lagi. Boleh tengok TV dekat dalam handphone pun boleh sekarang kan. Itu dulu dan sekarang. Okay, 1960-an. Lepas tu
kita pergi, yang ni gambar 1960-an lagi. Nanti kita belajarlah apa benda gambar ni pula. Macam kotak je cikgu, tiba-tiba ada macam mata je atas ni robot ke apa ni? Tak pernah nampak pun. Kan? Nanti cikgu ajar, cikgu kenalkan kamu dengan gambar ni. Walaupun cikgu tak lahir lagi, tapi cikgu kenalkan kamu dengan gambar ni untuk kamu tahu. Dulu macam ni rupanya. Sekarang 1970-an pula. Dulu 1960-an macam ni. 1970-an wujud pula satu multimedia baru. Apa benda ni cikgu? Ni TV juga ke? Bukan. Tak apa. Cikgu simpan dulu. Nanti cikgu kenalkan juga. Apa benda ni cikgu? Nak kata tempat CD bukan juga. Tak ada pun nampak tempat masuk CD. Bukan. Jadi kamu kena tengok. Kamu kena perhati. Dengar betul-betul. Nanti cikgu tunjuk, cikgu kenalkan. Yang ni apa pula ni? Aquarium ke ni? Yang warna kuning ni? Minion ke? Bukan pun. Apa kaitannya dengan multimedia pula? Nampak cermin kosong je. Besar pula tu kan? Okay. Tengok. Ini 1970-an. Sekarang dah tak nampak dah benda ni. Bukan tak nampak. Ada lagi rasanya dekat shopping mall. Mungkin ada. Tapi yang updated punya lah kan. Okay. Tengok 1980-an pula. Apa benda ni? Macam komputer kan? Betul. Ini memang komputer pun. Tapi kenapa lain sangat rupa dia? Macam pelik je cikgu. Ya, betul. Sebab komputer ni, komputer dulu-dulu, mula-mula dulu. Rupa dia besar sikit. Lepas tu macam pelik. Skrin dia pun tak cantik. Keyboard dia pun macam besar. Mouse dia masih ada lagi wired. Itu 1980-an. Mula diperkenalkan dengan komputer. Lepas tu ni kita ada macam kamera rakam kan. Ini 1980-an dah mula orang pakai. Okay, bila masuk 1990-an, cikgu lahir. Cikgu lahir pun barulah dapat TV macam ni. Dulu TV besar macam ni kan. TV kotak. Yang ni sekarang ni dah mula dah TV macam halus, kurus sikit. Tapi sama juga. Tak semua yang ada macam ni. Orang-orang kaya je dulu boleh beli macam ni kan. Yang lain masih lagi pakai TV besar. Kan? Tapi dah ada warna lah kan. Okay. Lepas tu ni apa ni? Handphone ke ni? iPad? Kan? Ini nanti cikgu kenalkan juga. Tengok ada pen sekali apa semua. Walaupun nampak macam cikgu ni macam tab je yang ada pen sekali tu. Bukan. Ni 1990-an tak ada lagi tab macam tu yang ada pen macam sekarang ni. Ni dulu-dulu punya. Tapi kamu tahulah nanti fungsi dia bila cikgu kenalkan. Okay. Masuk tahun 2000-an. Ni kamu dah mula lahir lah kot. Kan? Belum? Ke kamu lahir 2010-an. Kamu lahir kat sini lah kot. 2010. Betul. 2010. Okay, 2011. 2000-an ni barulah kita mula dapat multimedia ni dah ada handphone, telefon bimbit. Tapi telefon bimbit dulu macam ni lah rupa dia. Kamu sekarang ni nampak handphone semua sama je rupa dia kan, lebih kurang je. Cuma beza dia jenama. Vivo pun rupa macam tu, Apple pun rupa macam tu, Huawei pun rupa macam tu. Cumanya dalam dia tu lain-lain. Kan? Tapi dulu bentuk dia pun lain, keypad dia pun lain. Sekarang keypad pun dah tak ada. Kan? Tapi jangan main-main, handphone ni legend ni. Ini baling macam mana pun tak rosak. Ni handphone yang paling kuat. Okay. Seterusnya 2000-an. Mula dah ada permainan konsol macam ni. Ni nanti mungkin kamu dah pernah tengok lah kot. Kalau ada lagi sekarang ni. Kalau sempat ada yang orang masih lagi simpan, ada lagi. Masuk tahun 2010-an. Ni kamu dah kenal lah. Zaman kamu lah sekarang ni. Dah nampak ada iPad lah. Apple lah.
Macam-macam handphone pun canggih-canggih sekarang kan. Dan hujung sekali ni, ini adalah nanti cikgu kenalkan lah. Ini adalah alat multimedia yang kita pasang dekat seat kapal terbang. Tengok, dekat atas awan pun boleh lagi tengok multimedia, boleh lagi tengok TV. Dulu punyalah susah, satu rumah pun dalam satu kampung tu share satu TV semua. Tapi sekarang duduk dekat atas awan pun boleh tengok TV lagi. Okay, jadi apakah yang kamu faham tentang multimedia berdasarkan peralatan di atas? Apa bendanya multimedia ni? Jadi bila kita sebut multimedia, pelbagai media, dia melibatkan sensori kita, melibatkan deria kita. Melibatkan deria yang kita dengar, tengok, yang kita cakap, deria-deria tu. Bila kita dengar, kita nampak, itu semua dipaparkan ataupun dirakamkan menggunakan alatan-alatan macam ni lah. Tengok, dia rakam, lepas tu dia pancarkan dekat satelit, kita pun nampak dalam TV. Melibatkan deria macam tu, multimedia. Tengok ni, kamera ni. Dia rakam. Kamu buat gerakan-gerakan apa semua, cikgu tekan record, boleh simpan rakam. Itu melibatkan deria-deria tu, dia rakam dalam bentuk media video. Macam-macam. Kalau suara pun waktu kita rakam ni dapat dengar suara kan. Itu melibatkan pelbagai media. Itu maksud dia yang kita cuba nak belajar dalam tajuk ni, dalam unit 5 ni. Jadi ini yang cikgu cakap, tak ada dekat dalam buku teks, dia suruh scan QR code ni. Imbas saya maklumat tentang peralatan. Okay, jangan risau, cikgu dah scankan untuk kamu. Ini dia bahan dia. Nanti cikgu bagi sekali dekat dalam WhatsApp. Okay, kita tengok. Yang pertama. Kita pergi satu-satu gambar dia tadi. Okay. Kita pergi satu-satu gambar tadi. Biar cikgu buka dulu semua. Senang. Tengok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua dia tunjuk. Dia kenalkan dekat kamu. Okay, jadi kita pergi yang pertama. Macam cikgu cakap tadi, ini adalah televisyen. Malaysia telah memulakan penyiaran televisyen di seluruh negara pada 28 Disember 1963. Mak ayah kamu lahir ke tak waktu ni? Mungkin birthday mak ayah kamu waktu ni, 1963. Pada waktu itu, penyiaran televisyen adalah dalam warna hitam dan putih sebelum dinaik taraf kepada penyiaran berwarna pada 28 Disember 1978. Pada tahun 1963 juga, televisyen berjaya mengatasi akhbar sebagai sumber maklumat utama di Amerika Syarikat buat pertama kali dalam sejarah. Dulu-dulu, sebelum tak ada TV, sebelum tak ada televisyen, orang nak dapatkan maklumat melalui surat khabar. Tapi bila multimedia ni dah mula digunakan, dah nampak, orang nampak betapa mudah je nak sampaikan maklumat menggunakan multimedia televisyen. 1963, Amerika Syarikat dia kata TV ni mengatasi akhbar sebagai sumber maklumat utama di Amerika Syarikat. Maksudnya dah digunakan secara meluas dekat Amerika waktu tu. Malaysia pula 1963 baru nak mula penyiaran televisyen dekat seluruh negara. Yelah, waktu tu kita baru merdeka kan. Tengah nak membangun apa semua. So bila dah membangun, dah stable, barulah seluruh negara dah ada, dah boleh dapat siaran TV. Okay. Itu televisyen. Yang dua, yang cikgu cakap macam robot kotak ada mata atas dia tu, itu nama dia projector overhead atau projector paras atas. Yang ni kamu tak pernah nampak dah dekat sekolah. Tapi ada sesetengah cikgu masih lagi gunakan benda ni. Tapi dah canggih lah. Tak adalah besar macam ni. Sekarang ada yang kecil je, boleh lipat-lipat apa semua, boleh bawa, senang nak bawa. Tapi
Yang sekarang ni orang dah tak pakai overhead projector, orang pakai LCD projector. Yang tu lagi senang cucuk. Yang tu biasa kita pakai kan. Cikgu sekolah dekat sekolah pakai waktu ada majlis tu LCD projector. Itu zaman sekarang lah. Dulu-dulu sebelum ada LCD projector, inilah dia yang kita pakai. Overhead projector. Ini kita letak kertas dekat skrin sini, kita pancarkan dekat skrin ni, nanti dia akan pancarkan dekat papan putih, papan hitam kita waktu tu. So kamu akan nampak apa yang cikgu tunjukkan dekat kertas sini. Dia nampak besar lah, satu kelas boleh nampak. Sama je macam LCD sekarang, cuma bezanya ni bukan pakai komputer lah, dia pakai kertas Lucina tu. Itu overhead projector. Projektor overhead mula digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Kan tadi cikgu cakap bidang pendidikan, cikgu-cikgu banyak guna ni. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Pada waktu itu juga, projektor overhead juga menjadi alat pengajaran utama di sekolah. Guru lebih gemar menggunakan projektor overhead berbanding papan hitam tradisional kerana mereka boleh berhadapan dengan murid semasa menulis dan menyampaikan maklumat. Sebab bila pakai ni, senang. Sambil cikgu tulis, cikgu boleh nampak kamu punya muka. Tapi kalau cikgu tulis dekat papan putih, papan hitam, cikgu masa tulis tu, kamu nampak buntut cikgu lah belakang kan. Belakang cikgu. Cikgu pun tak nampak kamu. Tiba-tiba waktu tu kamu baring, kamu tidur. Cikgu tak nampak. Kan? So ini memudahkan cikgu untuk sambil ajar, sambil tengok kamu. Tak payah nak tulis-tulis jeling-jeling kan. Itu. Tapi dululah. Sekarang canggih dah. Okay, seterusnya. Ni 1970-an tadi kan kita cakap. Tadi 1960-an. Perakam video JVC HR3300. Ni JVC punya brand. Ni contoh lah. Banyak lagi perakam video. Tapi waktu tu baru nak mulakan pada tahun 1976 ni. Tengok ni. Merupakan perakam video berasaskan VHS yang pertama di dunia yang mula dipasarkan pada tahun 1976. VHS merupakan standard untuk rakaman video analog oleh pengguna biasa yang dibangunkan oleh syarikat JVC. Dia pakai analog. Analog ni, ni lah kot. Cikgu pun tak tahu yang pusing-pusing ni. Analog ni. Dulu pun radio-radio dia pakai analog. Maksudnya kamu kena pusing-pusing macam tu. Sekarang baru pakai digital, dia ada nombor-nombor tu kan. Kamu tekan sekali, naik nombor sekali. Tak. Dulu analog kena pusing. Kamu kena carilah dia punya frekuensi dia kan. Ni perakam video yang pertama tahun 1976. Dia boleh rakam video lah. Tapi tak sama macam sekarang. Sekarang ni kamu TV sendiri pun dah boleh record pakai Astro kamu tu apa semua kan. Ini awal-awal dulu macam ni lah rupa dia. Kita rakam. Okay, yang seterusnya. Tadi cikgu kata macam aquarium ni kan. Ini konsol permainan computer space. Tapi tengok ni sebenarnya besar tau. Merupakan permainan video komersial pertama yang dipasarkan secara besar-besaran kepada pengguna dunia pada tahun 1971. Dulu benda ni besar, dia letak dekat pusat permainan video lah. So kita datang kat situ, kita masuk duit, lepas tu nanti boleh main game ni. Boleh main game ni, tengok button dia ada ni kan. Lepas tu tekanlah computer space. Faham? Macam tu. Sekarang ni, macam-macam lagi canggih kan. Okay, sekarang masuk pula tahun 1980-an. Macam yang kamu tahu, ini adalah komputer yang cikgu bagi tahu tadi kan. Tapi waktu 1980-an tu, ini adalah komputer antara komputer yang terawal lah. Bukan yang paling awal tapi antara yang awal lah. Merupakan komputer jenis antara muka pengguna grafik. Graphical User Interface, GUI, yang pertama di dunia. Komputer yang paling awal dulu ada lagi. Tapi yang ni antara muka pengguna grafik yang kita nampak muka dia. Grafik dia kita nampak yang pertama di dunia. Komputer ini juga merupakan komputer pertama di dunia menggunakan tertikus sebagai satu daripada peralatan input selain papan kunci. Dia cakap ni yang first komputer yang pakai tertikus. Rupa tertikus yang pertama ni, inilah dia. Keyboard.
Keyboard sebelum ni adalah. Tapi tertikus ni first time. Sebelum itu, pengguna perlu menaik teks sepenuhnya melalui command prompt untuk mengendalikan komputer. Cuba bayangkan sekarang ni kalau kamu tak ada tertikus, ada apa? Touchpad. Touchpad tu senang lah juga kan. Cuba kalau dua-dua rosak. Jenuh kamu macam mana nak guna komputer kan. Penting tu tertikus tu. Waktu bila dah ada? Tahun 1980-an. Pada mulanya, Apple telah memasarkan komputer ini dengan kapasiti memori sebanyak 128 kilobyte RAM. Besar ke kecil? Kecil. Tapi dulu-dulu punya ini kira besar lah sebab first time. Dulu-dulu 128 KB cukup dah. Dokumen semua kecil-kecil je sebab tak guna lagi pun. Tak canggih-canggih lagi. Ternyata kapasiti tersebut tidak memadai. Oleh itu, Apple telah membangunkan komputer yang sama dengan kapasiti memori yang lebih tinggi iaitu 512 KB RAM. 8 bulan selepas itu. Naik RAM sikit. Tapi masih lagi rendah kalau nak banding dengan sekarang lah. Sekarang RAM berapa gig? Kurang-kurang pun 4 gig RAM. 4 gig tu maksudnya 4000 kilobyte. 4000 KB. Ni 512 je, yang tu 4000. Sekarang minimum 4 KB. 4000 GB. Sekarang punya besar. Ni 1980-an lah dulu-dulu. Okey, seterusnya 1980-an juga. Camcorder JVC GRCI merupakan camcorder semua dalam satu all-in-one yang pertama di dunia yang menggabungkan kamera dan sistem perakam video. Maksudnya ni boleh tangkap gambar dan boleh rakam. Boleh dengar audio sekali. All in one. Ditulis itu. 1984. Sebelum itu, camcorder terdiri daripada set kamera dan sistem perakam yang berasingan yang boleh dihubungkan melalui kamera. Maksudnya sebelum-sebelum tu kamera lain, nak rakam lain. Tengok, yang ni dah boleh gabung. Okay, itu evolusi dia, perkembangan. Sekarang handphone je semua, kan? Handphone lah rakam, handphone lah tengok video, handphone lah jadi TV, kan? Okey, seterusnya 1990-an. TV plasma Fujitsu 42 inci. 42 inci waktu tu besar lah. Merupakan TV paparan plasma berwarna dan berskrin lebar. Dulu canggih lebar tu. Sekarang 60 inci, besar lagi. Yang pertama di dunia. TV tersebut menggunakan teknologi paparan panel plasma PDP. PDP adalah jenis paparan rata flat display yang menggunakan elemen plasma yang merupakan satu daripada keadaan diri selain pepecah, cecair dan gas. Sebab tu je kita cakap 1990-an dah mula dah orang dapat TV halus je, kurus. Dulu kotak besar kan. Sebab apa sekarang ni TV kita panggil semua TV plasma. Ini plasma display panel PDP. Okay, bukan akhir lagi. Tahun 1990-an juga ada Palm Pilot. Ni PDA, kita panggil PDA, Palm Pilot ni. Merupakan peranti pembantu digital peribadi. Ni PDA cakap, Personal Digital Assistant. Yang pertama di dunia. Kamu kena kenal je lah. Ambil tahu macam tu je. Ini tak digunakan secara meluas sangat lah. Kita tak popular sangat dengan benda ni. Tapi fungsi dia apa? Palm Pilot 1000, memori 128 KB RAM dan Palm Pilot 5000, memori 512 KB RAM mula dipasarkan pada tahun 1996 yang juga merupakan generasi pertama PDA Palm. Ini semua adalah kalau dia nak macam telefon ke, tapi dia tak boleh telefon macam telefon sekarang. Dia macam nak notify kita je, nak tulis nota sikit. Sebab tu dia panggil pembantu digital peribadi. Untuk kita note, kita punya jadual kita kan, apa yang nak kena buat. Benda-benda macam tu untuk bantu rutin harian kita lah sebenarnya. Tapi dia tak digunakan sangat lah kan. Kalau popular sampai sekarang, maksudnya masih lagi gunakan lah. Dia akan evolusi kan. Tapi dia tak digunakan sangat. Tapi semua dah ada lah dekat handphone kita sekarang. Okay. Seterusnya tahun 2000-an. Nokia 3310. Ini kalau kamu pernah dengar, dulu orang panggil
Nokia 33 sekupang. Ini yang cikgu cakap. Tengok ni. Panjang dia cerita. Sebab apa? Hebat dia punya ni. Handphone ni handphone yang paling hebat. Kalau handphone sekarang ni, kamu beli, tak sampai setahun pun kadang-kadang, pecah skrin lah, retak lah, casing patah lah, macam-macam kan. Handphone ni kamu campak daripada tingkat 3 pun, kamu kutip balik boleh guna lagi tau. Tu canggih handphone ni. Merupakan antara telefon bimbit yang paling terkenal dan ikonik. Sebab tu cikgu cakap, paling terkenal. Sebab apa? Paling campak tingkat 3 pun elok lagi. Telefon bimbit ini mula dipasarkan di dunia pada Oktober 2000. Dulu Nokia ni paling canggih lah. Sekarang kamu tak kenal dah Nokia, kamu kenal Samsung, Apple kan. Telefon ini juga merupakan satu daripada telefon bimbit yang terlaris di dunia yang telah terjual sebanyak 126 juta unit. Antara sebab telefon ini merupakan telefon paling ikonik adalah seperti yang berikut. Bateri telefon ini boleh bertahan sehingga 10 hari dengan sekali cas. Power tak? Kamu sekarang ni handphone, cas pagi, tengah hari dah habis bateri. Sebab apa? Bukan bateri kamu tak bagus. Bateri dah bagus dah sekali. Lagi besar daripada bateri Nokia ni. Tapi sebab fungsi dia makin canggih apa semua, bateri tu cepat habis. Tapi bateri Nokia 3310 ni, sebab fungsi dia memang untuk handphone saja, dia boleh bertahan sampai 10 hari dengan sekali cas. Hebat kan? Telefon ini disifatkan antara telefon bimbit yang paling kukuh. Tak kukuh macam mananya. Campak tingkat 3 pun hidup lagi. Terdapat pelbagai video yang menunjukkan ragam pengguna membuat eksperimen untuk membuktikannya. Seperti dijatuhkan daripada tempat yang tinggi atau dihempap dengan objek berat. Tengok cikgu tak tipu tau. Dia tulis sekali dekat sini. Di Finland, Nokia 3310 diangkat sebagai emoji kebangsaan yang melambangkan unbreakable. Tidak boleh dipecahkan. Tengok. Negara Finland ni pun dia angkatkan 3310 ni sebagai satu benda yang unbreakable, tak boleh dipecahkan. Kalau baling dekat batu yang pecah. Okey. D. Memperkenalkan permainan-permainan yang masih diminati sehingga kini seperti Snake 2, Bantu Me dan Space Impact. Ini memang popular lah. Snake ni masih ada lagi games ni sekarang. Game ular. Bantu Me ni dengan Space Impact. Bantu Me ni macam congkak. Space Impact ni macam kamu main ni lah. Airship tu, spaceship. Okay. Tahun 2000 juga mula dengan permainan konsol. Masa ni banyak permainan konsol tengah banyak dipasarkan. Ni antara satulah yang dia tunjuk. Nintendo Wii merupakan konsol permainan video yang dibangunkan oleh Nintendo pada tahun 2006. Sebagai konsol generasi ke-7, Nintendo Wii bersaing dengan Microsoft Xbox 360 dan Sony PlayStation 3. Maksudnya bukan yang pertama, dah generasi ke-7 dah. Tapi kiranya apa yang dia nak sampai kat sini tahun 2000 ni, evolusi dia dah berkembang canggih. Sebab apa? Nintendo Wii juga memperkenalkan Wii Remote yang boleh digunakan sebagai alat penunjuk tangan dan mampu mengesan pergerakan dalam 3 dimensi. Kamu main game ni, pegang Wii Remote ni, kalau kamu halakan remote tu ke kiri ataupun kamu buat macam main badminton kan, dia boleh ikut pergerakan kamu. Macam kamu buat servis smash. Buat smash pakai remote je. Dekat TV tu nanti dia tunjuk. Kamu punya karakter tu dia bergerak sama macam kamu pegang raket betul. Itu. Hal ini bermakna pengguna boleh menggerakkan Wii Remote seolah-olah meniru tindakan sebenar bagi menggerakkan objek atau mengawal watak dalam permainan. Macam saya cakap tadi. Kalau kamu main game boxing, kamu buat tumbuk kan pakai Wii Remote tu, karakter kamu dekat dalam game tu pun dia akan tumbuk. Canggih waktu ni. Tahun 2000. Okay, sekarang 2010 sampai sekarang. Mula dengan Apple iPad. Merupakan komputer tablet yang dibangunkan oleh Apple. Apple melancarkan Apple iPad pertama pada tahun 2010
Apple iPad menggunakan sistem pengoperasian iOS sehingga kini iPad telah terjual sebanyak lebih 370 juta unit di seluruh dunia. Sampai sekarang ni masih lagi ada lah Apple iPad. Versi keberapa cikgu dah tak tahu dah sebab cikgu tak guna Apple. Tapi bersaing lah banyak. Apple pun keluarkan dia punya iPad, Samsung pun keluarkan dia punya tab. Macam-macam kan. Sebab sekarang ni tab, handphone, semua fungsi ada dekat dalam phone, dalam tab. Akhir sekali, Digital Sky macam cikgu cakap tadi. Ia ialah jenis hiburan dalam penerbangan, in-flight entertainment yang disediakan oleh syarikat penerbangan khususnya kepada penumpang yang menaiki penerbangan jarak jauh. Maksudnya, kamu nak naik kapal terbang, line tak ada dekat atas kapal terbang tu. Tapi dia ada sediakan Digital Sky ni. Maksudnya ada penerbangan yang kamu boleh sewa dia punya, ambil khidmat, beli dia punya cerita lah. Boleh tengok dekat dalam kapal terbang. Ataupun kamu boleh beli khidmat internet juga. Tapi kena beli dengan syarikat penerbangan tu. Sekarang dekat atas flight pun kamu boleh pakai internet juga. Tapi kena subscribe kena bayar dekat syarikat penerbangan tu. Ini maksud dia Digital Sky. Kini syarikat penerbangan menyediakan skrin sesentuh yang dipasang di belakang tempat duduk penumpang. Ni skrin ni. Tak payah pakai mouse ke apa ke, tekan je dekat skrin. Pengguna boleh menonton filem, membaca majalah kapal terbang atau bahan bacaan lain. Melayari peta penerbangan interaktif, bermain permainan video dan lain-lain pada skrin tersebut untuk mengisi masa lapang sebelum kapal terbang mendarat. Tengok canggih kan? Bukan setakat duduk kat rumah aja boleh main game. Duduk dekat atas langit pun, dekat atas awan tu pun boleh main game, boleh tengok TV. Itu evolusi daripada tahun 1960-an, ni 1960-an sampailah sekarang ni. Itu yang cikgu nak cuba sampaikan dalam mata pelajaran kita hari ni. Muka surat 61 je, panjanglah kita cerita kan. So cikgu nak satu je latihan hari ni. Latihan dia kamu kena buat word wall, quiz word wall yang cikgu bagi ni. Rujuk muka surat tadi, surat 61 tu. Okay, contoh cikgu tulis nama cikgu lah. Kamu tulis nama kamu. Mula. Okay, bila mula, ada gambar-gambar ni yang kita dah belajar tadi. Dia suruh susun alatan multimedia berikut mengikut turutan tahun dari tahun-tahun terdahulu hingga ke masa kini. Daripada awal sampailah sekarang. So yang pertama, mula dengan apa? TV ni, TV besar. So kamu susun, cari gambar TV. Mana? Television. Tarik, letak nombor 1. Sampailah nombor 12 yang kita belajar tadi. Digital Sky. Kamu cari Digital Sky. Mana Digital Sky? Letak. Okay, susun sampai habis. Lepas tu submit answer. Boleh? Cikgu dapat 2 je betul. Sebab cikgu tak siap. Kamu kena siapkan. Boleh? Itu sahaja kerja untuk hari ni. Lesson untuk hari ni. So cikgu harap kamu faham. Panjang lebar cikgu cerita supaya kamu boleh ikutlah apa yang cikgu bagi bahan tu. Kamu kalau laju, kamu boleh pause, kamu boleh ulang balik. Dan kamu boleh baca bahan yang cikgu bagi tu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu faham dan buatlah quiz tu. Nanti cikgu akan check, cikgu akan rekodkan siapa yang buat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.